Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Noriza binti Abdul Latif. Pada hari ini, saya akan mengajar anda semua berkaitan dengan topik sel kimia. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah murid boleh menerangkan tindak balas redoks dalam sel kimia melalui eksperimen. Dalam sel kimia ni kita ada eksperimen. Kalau diperhatikan di bawah gambar di bawah ni adalah gambar sel kimia, iaitu kita menggunakan ubi kentang sebagai elektrolit, guna wayar penyambung dan disambung kepada mentol. Kita dapat perhatikan mentol tu menyala. Ini bermaksud kentang merupakan satu sumber untuk penjana tenaga elektrik. Sebelum tu saya akan perkenalkan dulu apa itu sel kimia ringkas. Sebelum kita lebih lanjut, kita kenal dulu apa itu sel kimia. Sel kimia ni dia ada mempunyai dua kepingan logam yang berlainan. Maksudnya dua keping logam yang berbeza kemudian dimasukkan atau dicelup ke dalam elektrolit atau kita panggil larutan garam. Kemudian disambung pada wayar penyambung. Itu susunan radas dia. Ada dua kepingan logam yang berbeza, cara dimasukkan atau dicelup dalam elektrolit iaitu larutan garam ataupun larutan garam yang terlarut dan disambung dengan wayar penyambung. Sel kimia ni juga dikenali sebagai sel Walton ataupun sel galvanik. Nama lain dia lah. Tenaga yang terhasil daripada sel ini adalah daripada perubahan tenaga daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Macam mana nak mudah ingat? Nama pun sel kimia. So bermula dengan tenaga kimia dan berubah kepada tenaga elektrik. Tindak balas redoks boleh berlaku dalam sel ni kerana ada pengaliran elektron. Beza keupayaan yang dikesan pada voltmeter, dia akan menunjukkan arus elektrik yang terhasil. Maksudnya, bila kita dah sambung alat radar semua, kita celupkan logam yang berbeza dalam elektrolit, voltmeter akan menunjukkan bacaan volten. So, maka arus elektrik mengalih. Mari kita tengok contoh-contoh sel kimia. Ini adalah beberapa gambar rajah contoh-contoh sel kimia. Kalau diperhatikan, dua logam berbeza disambung pada wayar penyambung dan seterusnya disambung pada voltmeter. Dicelup dalam larutan garam larut ataupun elektrolit, iaitu asid sulfurik cair. Yang kedua, dua logam berbeza, kuprum dan zinc, ada wayar penyambung serta voltmeter dan dilarutkan dalam larutan garam larut dan larutan elektrolit tersebut kuprum 2 sulfat cair. Seterusnya, dua ni kita panggil sel kimia. Dua ni adalah sel kimia. Kita tengok sel Daniell. Yang bawah ni. Sel Daniell sama, dua logam yang berbeza, ada wayar, ada voltmeter. Yang sini ada penambahan untuk sel Daniell. Penambahannya adalah porospot ni. Porospot bahasa Inggeris, bahasa Melayunya adalah pasu berliang. Fungsi pasu berliang ni adalah untuk membenarkan ion-ion mengalir serta melengkapkan litar. Kalau awak perhatikan, untuk sel Daniell, logam mesti dicelup ke dalam larutan ion logam tersebut. Kalau dia zinc, dia mesti larut dalam ion zinc. Contoh larutan zinc sulfat mesti ada ion logam. Kalau kat sini kita perhatikan ni kuprum. So, mesti dicelup dalam larutan yang ada ion logam tersebut. So, kalau dia kuprum, kita nak celupkan dalam larutan kuprum 2 sulfat cair. Sel yang seterusnya sama. Perbezaan di sini adalah dia menggunakan titian garam. Kalau tengok U terbalik ni adalah titian garam. Dia seperti tiup kaca. Tiup kaca yang di dalam makmal tu tapi bentuknya seperti U terbalik. So apa fungsi? Sama dengan pasu berliang, iaitu membenarkan ion-ion mengalir serta melengkapkan litar. Kalau tengok kat sini, yang guna titian garam ni perlu ada dua bikar. Dia ada dua bikar yang dipisahkan, kemudian satu logam
dicelup ke dalam larutan ion yang mengandungi ion logam tersebut. Kalau zinc, mesti celup dengan larutan ion logam zinc. So, zinc sulfat lah larutannya. Okay, kalau kuprum, mesti dicelup dalam larutan ion logam tersebut. Kalau kuprum, larutan dia mesti ada mengandungi ion logam, iaitu kuprum 2 sulfat cair. Okay, untuk larutan yang berada di dalam titian garam ni, okay, kita boleh guna bermacam-macam. Tetapi yang penting dia mesti sebatian ion dan garam terlarut. Okey, tadi saya dah cerita susunan radas untuk sel kimia. Okey, kali ini saya akan cerita tindak balas yang berlaku dalam sel kimia ini. Okey, ini susunan radas sel kimia, dua logam berbeza, wayar penyambung voltmeter dan larutan garam larut kuprum 2 klorida elektrolitnya. So, pengaliran elektron bermula di terminal negatif. Terminal negatif dipanggil anode. Okay, proses yang berlaku adalah proses pengoksidaan. Okay, elektron mengalir bermula di anode dan berakhir di kathod. Okay, yang dipanggil terminal positif dan berlaku proses penurunan. Okay, maksudnya kat sini saya akan cerita macam mana kita tahu terminal. Okay, berdasarkan inode-nya. Okay. Terminal negatif, kita akan ambil nilai inode yang lebih negatif berdasarkan siri keupayaan elektrod piawai, SCAP. Okay. Sebelum ni awak dah belajar, berdasarkan SCAP ni, kalau inodnya lebih ke atas, nilai inodnya adalah lebih negatif. So, magnesium adalah lebih atas. So, maka ia akan jadi terminal negatif. Untuk yang terminal positif, kita akan ambil nilai inod positif. So, inod positif, kalau kita tengok SCAP, siri keupayaan elektrod piawai, SCAP, saya panggil short formnya sebagai SCAP, kedudukan ion logamnya adalah yang paling rendah. So, kuprum dia akan bertindak dan sebagai terminal positif. Itu cara kita nak tentukan terminal. Tengok inod setiap logam tersebut. Kalau inodnya lebih negatif, so dia akan bertindak sebagai terminal negatif, iaitu negatif paling atas. Okay, magnesium duduk paling atas. Kalau inodnya positif, okay, iaitu dalam SCAP, dia berada di paling bawah. Okay, dia akan bertindak sebagai terminal positif. Kita tengok pula dia punya tengok tindak balas. Okay, untuk terminal negatif, proses yang berlaku adalah menderma elektron. Okay, menderma elektron, kita tengok tambah I-nya selepas anak panah. Okay, ini adalah persamaan setengah menderma elektron. Logam iaitu Mg, derma akan jadi ion logam. Okay, Mg itu plus tambah 2E. Manakala untuk persamaan setengah di terminal positif, ion logam terima elektron tambah E. Okay, dapat atom. Itu perbezaan di terminal negatif dan positif untuk persamaan setengah. Okay. Untuk negatif, atom jadi ion. Positif, ion jadi atom. Negatif menderma elektron, positif menerima elektron. So, terminal negatif mengalami pengoksidaan kerana kalau awak perhatikan persamaan setengah ni, nombor pengoksidaan dia bertambah daripada kosong jadi positif 2. So, dia mengalami pengoksidaan. Okay, bagi terminal positif, nombor pengoksidaan dia berkurang. Okay, Cu2 plus positif 2, dia jadi kosong. So, nombor pengoksidaan menurun ataupun berkurang. Maka ia mengalami proses penurunan. Okey, berikut adalah siri keupayaan elektrod yang saya panggil SCAP tadi ya. Okey, SCAP. Okay, ini adalah logam-logam yang telah disusun mengikut tertib ke lebih elektropositif yang paling atas lah. Okay. Semakin ke atas, inodnya adalah semakin negatif. Okay. Contoh soalan tadi, dia guna dua logam yang berbeza. Satu magnesium, satu kuprum.
Okey, bila logam tu lebih ke atas, anode ni akan menjadi lebih negatif. Maka ia bertindak sebagai terminal negatif. Manakala kalau anode dia ke bawah, makin ke bawah, dia akan menjadi lebih kepada positif. Maka ia akan bertindak sebagai terminal positif. Itu cara kita nak tentukan terminal berdasarkan anode. Kalau anode negatif, dia akan jadi terminal negatif iaitu kedudukan di atas. Kalau anode dia positif, yang berada di bawah, dia akan jadi terminal positif. Logam yang lebih elektropositif, kedudukannya lebih tinggi yang di atas lah. Maka berlaku pemindahan elektron iaitu dia mudah menderma. Sebab itu dalam persamaan setengah terminal negatif tadi, dia menderma. So dalam persamaan tersebut, atom menderma, dia akan jadi ion. Okay. Semakin elektropositif, semakin mudah atom tersebut melepaskan elektron. Sebab itu, kalau terminal negatif, dia di atas, dia mudah melepaskan elektron. Sebab itu persamaan setengah dia menderma elektron. Okey, logam yang berada di bahagian atas, dia merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, kalau dia mengalami pengoksidaan, dia akan jadi ejen penurunan. Okey, untuk yang logam yang kedudukannya rendah, contoh kuprum ini, so dia akan mudah menerima elektron. Maka dia merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat kerana ia mengalami proses penurunan. Seldenial. Seldenial ni aplikasi sel kimia. Kenapa nama dipanggil seldenial? Kerana saintis yang menjumpai sel ini yang telah menjaga cipta sel ini adalah namanya Daniel. Okay. Sel kimia, apa itu seldenial? Okay. Sel kimia yang menggabungkan dua sel, iaitu sel berdasarkan anode yang berbeza. Sel Daniel ialah contoh sel kimia yang terdiri daripada dua logam yang berbeza. Contoh logam zinc dengan logam kuprum. Okay. Dicelup dalam larutan garam ion masing-masing. Maksudnya, kalau dia zinc, mesti celup dengan ion logam zinc tersebut. Contoh zinc dalam zinc sulfat. Kalau satu lagi, kuprum. Mesti dicelup dalam larutan garam ion kuprum. So, contoh larutan kuprum 2 sulfat. Kemudian dihubungkan dengan titian garam ataupun pasu berlian. Ini contoh gambar rajah dia. Okay. Logam zinc mesti dicelup dalam larutan ion yang sama dengan logam tersebut, zinc sulfat. Logam kuprum mesti celup dengan larutan ion logam tersebut iaitu larutan kuprum 2 sulfat. Okay. Kalau awak tengok perbezaannya, dia ada penambahan iaitu pasu berliang. Okay. Salah satu elektron ni dicelup dalam pasu berliang. Okay, selalunya yang kita celup dalam pasu berliang ni adalah logam yang lebih elektropositif. Maksudnya anode-nya yang lebih negatif, yang kedudukannya lebih tinggi. Okay, kuprum kedudukannya lebih rendah dalam skep siri keupayaan elektron PY. Ini adalah pasu berliang. Okay, yang gambar rajah di bawah ni, dia menggunakan dua bikar. Okay, perbezaan dia kat sini adalah menggunakan titian garam yang bentuk U terbalik ni. Okay. So, fungsi sama, membenarkan ion-ion mengalir. Okay. Dia memisahkan dua bikar, logam pun sama, dicelup dalam larutan ion logam yang sama. Zinc dalam larutan zinc sulfat, kuprum dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, ini adalah contoh persamaan setengah. Macam mana kita nak buat persamaan setengah di anode kathode ataupun terminal negatif dengan terminal positif dan persamaan ion. Kalau diperhatikan kat sini ada dua jenis ion dan anode-nya. Okay. Zinc, kalau kita tengok zinc ni anode-nya negatif. Okay. Yang satu lagi kuprum ni anode-nya positif. So saya dah cerita tadi kalau anode-nya negatif dia akan jadi terminal negatif iaitu dipanggil anode. Kalau anode-nya positif dia akan jadi sebagai terminal positif iaitu cathode. Anode yang lebih positif akan bertindak terminal negatif anode. Manakala anode yang lebih positif dia akan jadi terminal positif cathode. Ini cara kita dapat persamaan setengah. Okay, untuk anode terminal negatif kita akan tulis logam dulu. So zinc logam atom tak ada cas, dia menderma. Ingat anode derma. Okay, anode derma.
untuk memudahkan awak menulis persamaan setengah, anode adalah menderma elektron. So zinc tak ada cas, dia akan jadi Zn2 plus tambah 2E. 2E berdasarkan cas lah. Okay, so tidak balas pengoksidaan. Sebab nombor pengoksidaan dia bertambah daripada kosong, okay, dia jadi positif 2. Okay, manakala untuk terminal positif iaitu katod, terminal positif kita panggil katod ya. So dia akan menerima elektron. Okay, satu derma, satu terima. Terima elektron, macam mana kita nak buat persamaan setengah? Okay, kita tulis ion. Ion dulu, baru atom. So, ion Cu2+, terima elektron, tambah E, tambah 2E berdasarkan cas. Jadi atom. Atom tak ada cas. So, daripada ada cas, ion, dia akan jadi atom. Tidak pada penurunan. Okay, daripada positif 2, jadi kosong. So, nombor berubah, menurun, dia akan mengalami penurunan. Okay, macam mana nak buat persamaan ion? Persamaan ion, kita gabungkan dua-dua persamaan setengah ni. Cara dia, kita tengok elektron dulu. Pastikan elektron tu sama. Okay, pastikan bilangan elektron sama. So, bila elektron dah sama, kalau tak sama, kita kena samakan. Ini dah sama lah. Bila dah sama, kita boleh masukkan, okay, matikan, hapuskan. So, kita salin je balik. So, bahan Zn dan Cu2+ sebelum anak panah. Bahan sebelum anak panah. Hasil selepas anak panah. So, Zn2+ dengan kuprum ni selepas anak panah. Okay. Inilah persamaan ion yang terhasil. Okay, ini cara kita nak menulis notasi sel. Okay, tadi kita dah buat persamaan setengah, persamaan ion. Okay, kali ni saya cerita pasal notasi sel. Okay. Elektron mengalir daripada elektrod zinc kepada elektrod kuprum. Maksudnya daripada inod yang lebih negatif kepada inod yang lebih positif. Okay, logam yang lebih kuat atas, yang lebih elektropositif kepada logam yang kedudukannya di bawah. Okay, sel kimia boleh ditulis dalam bentuk notasi sel. Kita boleh tulis juga sebagai notasi sel. Macam mana kita nak tulis notasi sel ni? Tulis, okay, anode ditulis sebelah kiri. Okay, manakala katod ditulis sebelah kanan. Anode ni adalah terminal negatif tadi. Terminal negatif. Okay, manakala katod ni adalah terminal positif. Okay, dia macam ni Ini kita panggil notasi sel. Yang ni kita panggil notasi sel. So, sebelah kiri. Okay, ni sebelah kiri. Sebelah kiri kita tulis anode. Okay, tulis anode. Logam yang bertindak sebagai terminal negatif. Sebelah kanan ni akan letak logam yang bertindak sebagai terminal positif. So, dipisahkan oleh dua palang ni yang dipanggil titiang garam. Okay, tata cara penulisan, kita tulis elektrod terlebih dahulu, kemudian ada palang satu, kemudian elektrolit, ion logam. Okay. Kemudian dua palang ni adalah titiang garam atau pasu berliang, elektrolit, ion logam, palang satu dan logam atau elektrod. Okay, ini adalah contoh cara kita nak tulis notasi sel ya. Kita perhatikan saya dah beritahu awal-awal tadi cara penulisannya. Okay, kalau diperhatikan notasi sel, okay, sebelah kiri ni adalah anode terminal negatif. Okay, sebelah kanan ni katod terminal positif. So kita tulis yang elektrod dia dulu, zinc, lepas tu ion logam, elektrolit. Jangan lupa kita letak palang satu dulu. Antara logam dengan ion logam, palang satu. Kemudian palang 2, okay, ion logam dulu, iaitu elektrolit, okay, palang 1, baru logam. Ini adalah notasi sel namanya. Okay, bacaan Walton, inod sel, bagi sel DNA kita boleh kira melalui formula inod sel tolak dengan inod anode. Cara untuk kira inod sel iaitu inod katod, inod yang berada di katod, kita tolakkan inod yang berada pada di anode. Contoh kalau katod kat sini, katod inodnya lebih kepada positif. Okay, so nilainya adalah 0.34 iaitu nilai bagi ion kuprum.
Okay, pula E-not, A-not, iaitu elektron yang lebih negatif. Okay. Ya, ada nilai E-not-nya adalah negatif 0.76. So, kita akan dapat positif 1.10 V. V itu adalah unit bagi bacaan Bolton E-not cell. Kimia ni terdapat eksperimen, iaitu eksperimen menentukan nilai Bolton dalam sel kimia. Ini berikut adalah laporan eksperimen bagi eksperimen ini. Yang pertama, tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan nilai Bolton dalam sel kimia dengan menggunakan pasangan logam yang berlainan, berbeza. Kita tentukan nilai Bolton. Bila tak masalah, persoalan. So, bagaimanakah pasangan logam yang berbeza, berlainan, dicelup ke dalam elektrolit mempengaruhi nilai Bolton sel kimia? Hipotesis, semakin besar perbezaan nilai keupayaan elektrod piawai pasangan logam, semakin besar nilai Bolton sel. Maksudnya, jika nilai elektrod piawai itu lebih jauh, lebih besar antara dua pasangan logam, maka nilai E-not-nya, nilai Bolton-nya lebih besar lah. Boleh ubah ada 3, iaitu dari manipulasi pasangan logam yang berlainan, yang bergerak balas, nilai Bolton sel, dan dimalarkan tetap padu dan kepekatan elektrolit, iaitu larutan yang digunakan. Definisi secara operasi, apa yang awak perhatikan dan apa yang awak buat. Okey, definisi operasi ni ada 2 benda. Yang pertama, apa yang dilakukan, apa yang pelajar lakukan. Yang kedua adalah apa yang pelajar nampak. Okay, apa yang what you do, what you observe. Dengan katakan lain, untuk cara mengingat dia, what you do, what you observe. So, voltmeter menunjukkan bacaan apabila pasangan logam yang berlainan jenis dicelup ke dalam elektrolit. Itu adalah definisi secara operasi. Ini adalah bahan radas. Okay, bahan dia 2 kepingan logam berbeza, iaitu zinc, koprom dan elektrolit larutan koprom 2 sulfat kepekatan 1.0 mol DMT. Kita kena letakkan nilai kepekatan ya. Okay, radas kertas pasir untuk kita buang segala lapisan oksida logam tu. Okay, voltmeter, wayar penyambung dengan klip wayar dan bikar. Okay, prosedurnya, kita sukat 50 cm padu, larutan koprom 2 sulfat, isi padu dan kepekatan kita nyatakan. Kita tuang ke dalam bikar. Okay, kemudian celup kepingan zinc dan koprom dalam bikar. Sambung kedua-dua kepingan logam dengan wayar penyambung dan akhir sekali rekod bacaan, voltmeter dan semua pemerhatian. Ini adalah senarai keputusan pasangan logam kita, zinc dan koprom. Nilai Bolton kita akan peroleh masa eksperimen. Terminal negatif dengan A-not kita dah belajar tadi. Kalau A-not, ambil yang E-not lebih negatif atau kedudukannya lebih atas, lebih tinggi. So, jawapannya adalah zinc lah. Okay, kalau cathode, kedudukannya yang di bawah, paling bawah, A-not-nya semakin positif, iaitu Cu. Okay, pasangan logam. Okay, untuk pemerhatian, kalau logam tu menderma elektron, iaitu A-not, okay, iaitu A-not terminal negatif, bila banyak menderma elektron tersebut dia akan menipis. Okay, manakala elektrod koprom, dia akan menjadi perang. Okay, maksudnya pepejal perang terenap sebab dia menerima elektron. Okay, so maka elektrod tersebut menebal. Okay, menebal dengan pepejal perang. So, pepejal perang terenap. Manakala larutan, okay, apa terjadi dengan larutan koprom 2 sulfat? Okay, larutan koprom sulfat ni asalnya warna biru sebab dia ada ion Cu2+. Okay, ion Cu2+ dia akan berikan warna biru. Okay, apabila tidak balas ni berjalan selama beberapa minit, so larutan itu bertukar daripada biru kepada tidak berwarna. Okay, ini adalah contoh latihan untuk sel kimia ya. Okay, yang ni adalah sel Daniel sebab dia ada titian garam. Kalau sel kimia dia tak ada titian garam ataupun pasu beliang. Ni sel Daniel ya. Okay, so soalan dia semua kenal pasti terminal negatif dengan terminal positif. So kalau terminal kita tengok elektrod. Tengok elektrod ni. So elektrod ada 2, satu argentum, satu barium. Okay, saya dah ajar sebelum ni kalau terminal negatif, E-not dia mesti negatif. So kalau E-not negatif, maksudnya kedudukan dia atas dalam siri keupayaan elektrod. Okay, so kalau yang atas barium lah. Okay, kalau terminal positif, E-not-nya positif. So E-not positif, kedudukannya di bawah dalam skep.
So, argentum yang paling bawah. So, dah dapatlah jawapan untuk satu Roman. Okay. Kemudian notasi sel. Macam mana tulis notasi sel? Dia ada dia punya formula. Formula dia adalah logam, palang, ion logam, okay, palang 2, okay, ion logam, okay, palang 1 logam. Okay, ini adalah format atau cara penulisan notasi sel. Okay. So, untuk sebelah kiri ni kita ambil yang anode. Kita ambil anode untuk kedudukan yang sebelah kiri ni. Manakala yang sebelah kanan ni untuk cathode ataupun terminal positif. Cara notasi sel. So, anode ni adalah terminal negatif, cathode terminal positif yang kita telah tentukan. So, jawapan dia kalau anode negatif adalah barium. Okay, yang terpositif argentum. So, logam, barium. Okay, cara tulis dia palang 1, ion logam. Barium ni dicelup dalam ion barium 2 nitrat. So, larutan dia ada charge. So, barium 2 positif. Okay. Pisahkan dengan titian garam. Titian garam kita letak palang 2. Okay. Kemudian tengok yang sebelah pula. Ion logam. Ion logam dalam larutan. Okay. Ion logam dalam larutan. So, Ag positif 1. Ag positif 1. Palang 1 dan logamnya adalah Ag. Ya. So, ingat logam dia tak ada charge. Tapi kalau ion, perkataan ion, dia mesti ada. Charge-nya adalah notasi sel. Okay, soalan 3. Persamaan setengah pengoksidaan. Okay, pengoksidaan adalah anode. Pengoksidaan berlaku di anode. Okay. So, anode derma elektron. Terminal negatif, anode menderma elektron. Saya dah cerita pada awal-awal tadi. Anode dia derma elektron. Cara mudah nak hafal, anode D. So, D derma elektron. So, anode siapa? Barium. Tulis balik barium logam tu. Okay, dia derma anak panah. Dia jadi ion logam. So, Fe2+. Jadi ion logam dan tambah 2E berdasarkan charge dia. Itu anode untuk derma elektron, pengoksidaan. Okay, penurunan kita ambil cathode. Cathode ion argentum. So, kita ion daripada ion argentum. Dia terima elektron, dia akan jadi atom argentum. Okay, ini adalah persamaan setengah pengoksidaan dan penurunan. Okay, macam mana kita dapat persamaan ion keseluruhan pula? Kita gabungkan dua persamaan setengah anode cathode ni. Kaedahnya adalah pertama kita kena samakan elektron ni. Ini 2E, ni 1E tak sama kan? So, yang 1E ni kita kena darab 2. Kena sama dengan 2E. So, kena darab 2, 2Ag. Ini akan jadi 2E. Ini akan jadi 2Ag. Kena samakan dulu elektronnya. Kemudian, kita boleh hapuskan elektron. Elektron akan dihapuskan. So, yang tinggal ni kita akan salin balik. Kalau bahan tidak panas, sebelum anak panah. Selepas, kita akan salin selepas. So, persamaan ion ialah Fe salin balik. Fe tambah 2Ag positif. Okay, kena salin 2 sebab dia nak seimbang tadi. 2Ag positif. Okay, anak panah. Lepas anak panah, Fe2 plus. Fe2 plus. Fe2 positif. Tambah 2Ag. Okay, ini adalah persamaan ion keseluruhan. Kita gabungkan dua persamaan setengah. Syaratnya, samakan elektron terlebih dahulu. Okay, untuk soalan 4,
hitungkan nilai Bolton. Jadi kita kena formula E naught cell. Formula E naught cell saya dah ajar sebelum ni, sama dengan E naught cathode awak tolakkan dengan E naught cell sama dengan E naught yang berada di cathode tolakkan E naught yang berada di anode. So, macam mana nak tahu nilai-nilai ni? Awak boleh merujuk kepada SCAP, iaitu siri keupayaan elektron. Ada nilai-nilai E naught di situ. So, kita boleh kira lah berdasarkan E naught yang diberi dalam siri keupayaan elektron tersebut. Okay? Tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan topik sel kimia. Diharap semua murid boleh memahami sel kimia yang saya ajar pada hari ini. Okay. Untuk lebih memahami topik ini, anda disarankan menjawab soalan latihan yang diberi oleh guru. Sekiranya terdapat apa-apa kemusykilan, tidak memahami ke, anda boleh merujuk kepada guru kimia masing-masing. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.